keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan satu pemikiran mengenai hubungan yang adil dan saksama antara individu dan masyarakat. Ia juga mengamalkan hak dan tugasan dalam institusi masyarakat yang membolehkan rakyat menerima kelebihan dan bebanan hasil daripada kerajaan. Perkara ini turut melibatkan percukaian, insurans, kesihatan, pendidikan dan perkhidmatan awam, undang-undang buruh serta kawalan pemasaran untuk memastikan agihan kekayaan yang adil dan peluang sama rata. Selain itu, kita juga haruslah menghormati hak orang lain. Jadi, apakah kaitan antara isu Rohingya dengan keadilan sosial? Salah satu isu yang boleh dikaitkan dengan status keadilan adalah penindasan dan penderitaan yang dialami oleh etnik Rohingya, di mana mereka tidak lagi diiktiraf oleh kerajaan Myanmar dan juga dipaksa keluar dari tanah air mereka. Penindasan berlaku dari sudut agama dan pendidikan. Ekoran dari penindasan tersebut, golongan minoriti Muslim etnik Rohingya mengambil langkah melarikan diri ke negara-negara jiran untuk meneruskan kehidupan mereka. Selain itu, masyarakat Myanmar berkomplot dalam usaha menyingkir dan menghapuskan etnik Rohingya daripada negara Myanmar dan menganggap bahawa kaum ini bakal memberi masalah atau menguasai Myanmar di kemudian hari. Anggapan tersebut bersandarkan kepada andaian etnik ini akan kehilangan ciri-ciri budaya dan agama asal Myanmar pada masa hadapan. Pelbagai langkah diambil oleh beberapa buah negara dan kumpulan NGO dari seluruh dunia untuk menghentikan penindasan serta penganiayaan terhadap kaum tersebut. Namun, segala usaha yang dilakukan hanya sia-sia sahaja. Penindasan tersebut tetap berterusan sehingga menyebabkan pihak yang lemah terus menjadi mangsa kepada pihak yang lebih agresif atau hebat dari segi fizikal dan kekuasaan. Gambar ini menunjukkan keadaan mereka pada ketika itu. Sungguh sedih sekali melihat keadaan mereka. Sejarah penindasan dan penderitaan etnik Rohingya. Rohingya merupakan kelompok minoriti Islam di Myanmar dan disenaraikan sebagai etnik yang paling ditindas di dunia oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Etnik Rohingya dikatakan mempunyai campuran darah pelbagai bangsa seperti Arab, Parsi, Afghanistan, Bengal dan juga Chittagong. Etnik Rohingya tinggal di daerah Rakhine, dikenali juga sebagai Arakan, dan merupakan salah satu etnik terbesar selain daripada Rakhines, iaitu penganut Buddha. Ada pendapat yang menyatakan bahawa penempatan Muslim di Rakhine telah bermula lebih 500 tahun dahulu. Namun, semasa penaklukan Burma ke atas Rakhine, ramai etnik Rohingya telah dibunuh dan melarikan diri ke negara lain. Selepas Rakhine ditawan oleh British, etnik Rohingya kembali semula ke Rakhine dan menyokong kerajaan British. Sewaktu Perang Dunia Kedua, kebanyakan pejuang tempatan Burma memperjuangkan kemerdekaan Burma dari British dengan menyokong Jepun. Disebabkan perbezaan sokongan terhadap penjajah, maka tercetuslah konflik dan juga pertumpahan darah di antara Rohingya dan juga Rakhines. Semasa kemerdekaan Burma pada tahun 1948, semua etnik-etnik di Burma kecuali Karen dan Rohingya telah bersetuju untuk menandatangani perjanjian Panglok untuk menubuhkan Union of Burma. Etnik Karen menentang kerajaan tentera dan memperjuangkan negeri Karen. Walaupun etnik Karen bukan beragama Islam dan diiktiraf sebagai warga negara, etnik mereka juga ditindas dan tidak terkecuali dari operasi pembencian etnik oleh kerajaan tentera. Implikasinya, hampir beribu orang Karen terbunuh dan menjadi pelarian. Untuk mengelakkan berlaku lagi gerakan menentang kerajaan tentera, Jeneral Ne Win, Perdana Menteri, mengarahkan supaya pemimpin-pemimpin golongan minoriti ditangkap dan
dihalau dari Myanmar selain menafikan hak pemimpin tersebut untuk mengundi. Gambar menunjukkan muka hadapan dokumen Akta Warganegara Burma 1982. Akta Warganegara 1982 yang diwujudkan kerajaan Myanmar juga menjadi penyumbang kepada isu Rohingya. Untuk menjadi warganegara Myanmar, individu tersebut hendaklah dapat membuktikan bahawa keturunan mereka telah tinggal di Burma sebelum tahun 1823. Rohingya menerima kesan daripada akta ini kerana tidak dapat membuktikan dakwaan yang mereka telah berada lama di Myanmar. Oleh itu, sehingga ke hari ini, Rohingya dianggap sebagai pendatang haram dari Bangladesh dan dinafikan segala hak keistimewaan sebagai warga negara. Buddhisme mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat Burma dan kerajaannya kerana ianya merupakan agama rasmi negara Burma. Pihak tentera dan kumpulan gerakan 969 dipimpin oleh seorang Sami bernama Ashin Wiratu. Ashin Wiratu mempengaruhi penduduk Myanmar untuk membenci Islam dengan menyebarkan dakwah bersifat anti-Islam melalui media sosial dan DVD. Ramai penduduk Buddha terpengaruh dan menyokong gerakan ini. Hal ini menyebabkan Aung San Suu Kyi, iaitu ketua parti kerajaan sekarang, tidak membantah tindakan Wiratu kerana bimbang akan hilang sokongan rakyat. Dan gambar ini pula menunjukkan gambar Ashin Wiratu, iaitu Sami Burma. Ajaran dan idea yang dibawa oleh Ashin Wiratu ini adalah bersifat peribadi dan juga dikategorikan sebagai ekstremis Buddha. Hal ini kerana idea untuk menyebarkan kebencian terhadap agama lain adalah bertentangan dengan mana-mana agama yang ada di dunia ini, termasuk Islam. Dalam ajaran Buddha, Buddha sendiri melarang penganutnya untuk menyebarkan ajaran melalui senjata dan kekerasan, apatah lagi melakukan penindasan terhadap mereka yang tidak sehaluan. Dan begitulah sejarah yang mengikat hati yang menyebabkan banyak kematian umat Islam hingga kini. Walaupun begitu, kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin seharusnya mengecam tindakan tentera Myanmar yang membahan atau melapah badan tubuh etnik Rohingya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa akan tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia datang menggerumuni kamu, bagaikan orang-orang yang hendak makan menggerumuni talam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah kerana bilangan kami sedikit pada hari itu? Nabi Muhammad menjawab, bahkan kamu pada ketika itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir. Dan Allah mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati-hati musuh kamu, dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya lagi, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Kita sebagai umat Islam seharusnya membantu melindungi saudara kita sendiri di seluruh negara. Sesungguhnya Islam sangat menekankan persaudaraan dan kesatuan. Bahkan Islam itu sendiri datang untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah kesatuan umat manusia sejagat. Sebagai umat Islam juga, kita seharusnya mengelakkan perpecahan, pergaduhan, perbalahan sesama sendiri kerana merebut kepentingan diri, kelompok ekonomi dan kuasa politik. Keadilan sosial perlu dilaksanakan agar seluruh umat manusia dapat menikmati kehidupan yang aman dan damai tanpa berlakunya pertumpahan darah, kecuali atas sebab syariat serta melahirkan hubungan yang erat antara pemimpin dan rakyat. Kerana setiap individu dan masyarakat dilayan semerata oleh pihak kerajaan tanpa mengira bangsa, keturunan dan agama. Kita boleh mengambil contoh seperti Malaysia. Walaupun berbilang bangsa dan agama yang terbanyak di dunia, namun rakyatnya hidup dengan harmoni dan sejahtera. Kesimpulan yang dapat dibuat adalah keadilan sosial sangat penting dan sepatutnya menjadi pengetahuan am kepada seluruh manusia. Jika keadilan ini tidak ditegakkan, maka sejarah yang lama akan berulang lagi. Mungkin lebih teruk menyebabkan generasi hadapan yang tidak berdosa akan menjadi mangsa keadaan.